Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan setiap aktiviti, segala program dan juga pelbagai bentuk pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang beristiqamah, yang memenuhkan dan juga yang meramaikan jamaah di dalam surau ini, mudahan dirahmati, dikasihi, disayangi dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diagihkan, diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala segelintir daripada umat Muhammad yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satu waktu untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Waktu yang kita diseru untuk datang dan juga mendirikan sebuah kefarduan. Juga kita dapat mengimarahkan suatu majlis, suatu mujtama' dan juga perjumpaan yang disifatkan sebagai taman syurga di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala kebaikan, dengan segala fadilat yang telah pun kita dapatkan, kita kecapi pada hari ini, dengan kelebihan waktu ini, fadilat tempat ini dan juga kelebihan yang ada pada mujtama' ini, mudahan menjadi asbab untuk doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa dapat berjalan di atas landasan syariat-Mu dan bernaung di bawah naungan rahmat-Mu, ya Allah. Pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan yang menebal dan bertambah saban hari dan saban waktunya, ya Allah. Tingkatkanlah ketakwaan kami dan juga khasyah kami kepadamu, ya Allah.
sehinggalah kami tidak pernah merasakan ada yang bermanfaat ataupun yang memberikan mudarat selain daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa dapat menunaikan segala hajat dan juga menunaikan segala perintah-Mu, ya Allah. Sempurnakanlah ibadah kami dan juga tenangkanlah jiwa kami, ya Allah. Hidupkanlah kami dalam keadaan ketenangan dan juga dalam keadaan kebahagiaan, kegembiraan untuk beribadah dan juga untuk menunaikan kebajikan kepada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, angkatkan darajat kami, lindungi segala keaiban dan kekurangan kami, dan jadikanlah sepanjang kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau redai dan Engkau berkati keseluruhannya, ya Allah. Berikanlah kepada kami bantuan dan juga inayah daripada-Mu, ya Allah, sehinggalah kami tidak pernah merasakan kesusahan di dalam agama-Mu, ya Allah. Malahan kami merasakan gembira dan keterujaan untuk beribadah kepada-Mu, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami, ya Allah, daripada kewafatan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bermunajat, memohon doa yang bersungguh-sungguh dan juga penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Al-Aqsa daripada cengkaman Zionis dan juga orang-orang Yahudi yang mendengki Islam. Di dalam bacaan surah Al-Fatihah yang kita bacakan tiap-tiap hari adalah mengkeji dan menjauhkan kita daripada perbuatan mereka, iaitu ghairad dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdubi alaihim, orang yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang Yahudi, dan juga mereka ad-dhalin, mereka adalah golongan yang sesat. Dalam tafsiran mengatakan bahawa mereka adalah Nasrani. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sahaja negara yang dicengkam dengan kejahatan Bani Yahudi ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sediakala melaknat mereka dan mudahan diberikan kehancuran sebelum habisnya dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mulakan bacaan kitab. Insya-Allah pada bulan-bulan yang akan datang kita sambung di dalam kitab ini. Kitab yang Ustaz himpunkan dan juga terjemahkan daripada kitab Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur, terutamanya kitab Nubdhatus Sughra yang kita namakan ringkasan ilmu akhir zaman. Kitab ini adalah suatu panduan untuk kita ini mempelajari ilmu tentang akhir zaman secara bersilibus dan juga susunan yang ianya tepat. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua daripada penerangan berkenaan tentang ilmu akhir zaman yang kita pernah dengar, dia hanyalah berkisarkan tentang penerangan ayat-ayat Al-Quran dan juga nas hadis yang diterangkan secara rawak dan juga mengikut sudut pandang ataupun mengikut pendapat-pendapat para asatidzah dan juga para ulama yang ianya hampir tepat ataupun kurang tepat. Hampir tepat ataupun kurang tepat. Kerana apa kita katakan hampir tepat ataupun kurang tepat? Kerana tidak ada siapa yang mengetahui tafsiran
hadis maupun ayat Al-Quran yang berkisarkan berkenaan dengan akhir zaman, melainkan ahli zaman. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan zaman Ghuthaiyah, iaitu umat Muhammad menjadi buih-buih. Yang paling tepat tafsirannya adalah ulama yang hidup di zaman Ghuthaiyah tersebut. Perkara ini tidak keterlaluan, kerana di dalam hadis terdapat hadis yang disebutkan al-ahadithul mutaghayyurat, iaitu hadis yang maknanya berubah mengikut peredaran zaman. Nasnya adalah sama, tapi dia punya maknanya mengikut peredaran zaman, merujuk kepada ulama itu hidup di zaman yang macam mana. Sebagai contoh, kita beritahu sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hadis, la ya'tiyanna ala ummati zamanan dakhala ahadukum ila manzilihi fayukhbiru sautuhu bima fa'ala ahluh. Akan datang suatu zaman ke atas umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk salah seorang di kalangan kamu, yakni di kalangan kita, ke dalam rumahnya, memberikan makna terpisah daripada orang lain, tetapi suaranya masih dapat memberitahu apa yang dia lakukan di dalam rumahnya. Maksudnya, akan sampai suatu zaman manusia itu tidak ada, tapi suaranya boleh dikirimkan kepada orang lain. Mengikut kefahaman para sahabat pada zaman dahulu, mereka menyangkakan umat Muhammad di akhir zaman sama ada mereka itu melakukan sihir yang begitu hebat, ataupun mereka mendapat karamah yang besar. Kalau dia orang baik, maksud karamah lah. Kalau dia orang yang jahat ataupun yang tak baik, maka dia sihir lah. Tapi bila kita sampai ke zaman sekarang, kita ada wasilah. Sekarang ni ustaz sedang bercakap dekat masjid, dekat surau. Tuan-tuan yang berada di rumah dengar suara ustaz. Tak payah ustaz datang ke sana. Ini adalah salah satu dari tafsiran yang kita sebenarnya paling faham, lebih faham berbanding para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadirina ala an yu'alliqa sautahum 'ala al-jidar. Mereka itu mampu untuk menyangkutkan suara-suara mereka di atas dinding, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara melekat dekat dinding. Sekarang ini muazzin melaungkan azan, panjat menara ke? Adakah lagi surau yang muazzinnya bila nak melaungkan azan, dia naik atas menara, baru laungkan azan atas menara? Tak tahulah, wallahu a'lam, kalau bilik muazzin Bilal atas menara tu, kalau ada. Sepatutnya buat macam itulah, sepatutnya kan. Tapi muazzin zaman sekarang ada yang tua, takut tak boleh naik. Subhanallah. Jarang-jaranglah orang buat menara tu ada lift sampai ke atas. Selalunya tangga bulat tu, tangga bulat. Subhanallah. Tetapi di zaman sekarang kita ini, muazzin melaungkan azan dekat mihrab. Melaungkan azan dekat mihrab, tapi suaranya berada di atas menara. Maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan perihal kita di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi faraitu ansarul mahdi. Aku dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam aku diisrakan. Pada malam itu aku melihat pembantu-pembantu Al-Mahdi di akhir zaman. Rasulullah mengatakan, yusafiruna ala himaril maqna'. Mereka itu dapat bermusafir dalam jarak yang jauh, waktunya singkat, di atas keldai yang bertopeng, kata Rasulullah. Para sahabat bila mendengarkan apa benda keldai bertopeng,
Rupa-rupanya bila kita ini tengok di zaman sekarang, kereta dia punya mukanya semuanya atas muka haiwan. Ada yang muka lembu lah, muka keldai lah, muka bab satu pun ada. Sebenarnya kalau kita tengok design kereta, muka depan dia tu semuanya adalah mengambil daripada wajah haiwan. Tak ada lagi ambil wajah manusia lah, tak ada. Dia punya cerminnya, dia punya krom depan tu semuanya diinspirasikan daripada wajah muka haiwan. Kalau tuan-tuan nak tahu, orang putih dia suka 3 binatang. Yang pertama kuda, yang kedua babi, yang ketiga tikus. Cuba tengok dia orang punya cerita. Semuanya perihal 3 haiwan ni. Kartun pun Stuart Little, Mickey Mouse, semua ni tikus. Kan? Yang seumpama dengannya lah, apa namanya, subhanallah, hamster ke apa ke, janji yang seumpama itu. Mereka ni tak tahu, dia orang suka mengagung-agungkan apa namanya, tikus tu. Kalau kita tengok Snow White, Cinderella, dia bila disihir sahaja haiwan-haiwan Cinderella tu, terus dia punya keldai jadi kuda, tikus jadi orang. Kenapa dia punya keldai tak jadi orang? Dia punya keldai jadi kuda, dia punya tikus jadi orang. Ini adalah satu gambaran sebenarnya bagaimana manusia itu terinspirasi dengan alam sekitar. Dan perkara ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat pembantu-pembantu Al-Mahdi di akhir zaman bermusafir dalam jarak yang jauh tapi waktunya singkat di atas keldai yang bertopeng. Para sahabat menyangkakan keldai itu mungkinlah keldai perang ataupun keldai yang dikatakan telah pun terlatih menyebabkan tempoh masa perjalanan begitu singkat. Kalau zaman Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, berjalan kaki mengambil masa lebih kurang sebulan. Tapi kalau naik kuda hanyalah 8 hari. Maksudnya kuda tu berlari. Kelajuan kuda bila berlari hampir 120 km sejam. Dia punya kelajuan dia. Ambil masa lebih kurang 8 hari untuk sampai Mekah ke kota Madinah. Sekarang ini dah ada highway, ambil masa 7 jam. Ada yang ambil masa 4 jam je Mekah ke Madinah. Naik kereta api laju pula, naik kereta api laju daripada Mekah Madinah sekarang ini rasanya 2 jam saja. Makin singkat perjalanan. Allahu Akbar. Mungkin tuan-tuan kira kot tadi bila ustaz kata kuda kalau laju 120 km, Mekah Madinah baru ada dalam 600 km, takkanlah sampai 8 hari. Sebenarnya zaman dulu memanglah kuda dia punya kelajuannya boleh mencecah 120 km, benar. Tapi tak adalah setiap sepanjang perjalanan tu 120 km speed dia. Ada jalan berbukit, dia jadi slow, dia jadi 20 km, dia jadi 4-5 km. Ada jalan yang berliku-liku, bila jalan padang pasir rata baru dia boleh laju. Jadi keseluruhan purata tu, jadi laju, jadi perlahan, naik bukit, turun bukit, semua tu 8 hari. Dengan berkuda di atas kuda, subhanallah. Tu kalau tak berhenti, kalau rehat-rehat mungkinlah dalam seminggu lebih. Mekah Madinah di zaman Rasulullah SAW dengan menunggang kuda. Tapi kalau jalan kaki sebulan, ambil masa sebulan. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah di antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Para sahabat di zamannya masih belum memahami. Dan perkara ini kalau kita baca di dalam khutbatul wida' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Waliyubayyinu ahadu minkumul akhar, fala'alla al-akharina alladhi yasma'u minkum afhamu minni."
fala'alla akharina alladhi yasma'u minkum afhamu minkum alladhi yasma'u minni. Dan kamu itu perlulah beritahu apa yang aku beritahukan ini pada orang lain. Boleh jadi orang yang paling last dengar daripada kamu, dia yang lebih faham perkataan itu daripada kamu berbanding kamu yang dengar daripada aku. Ini adalah benar. Rasulullah pernah sebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dah beritahu dah perkara ini sekarang, kamu sampaikan pada orang selepas kamu. Orang selepas kamu sampaikan kepada orang yang selepas kamu. Boleh jadi semakin terkebelakang orang yang mendengar daripada kamu itu, mereka semakin faham berbanding kamu yang terus dengar daripada aku, yaitu para sahabat. Kemudian Rasulullah pandang ke langit dan mengatakan, ala wahal ballaghtu, tidakkah aku telah pun menyampaikan wahai para sahabatku? Para sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah, Allahumma fashhad, ya Allah, maka saksikanlah aku telah pun menyampaikan. Maksudnya perkara berkenaan dengan kefahaman tentang hadis-hadis yang berbentuk mutaghayyir. Maksud mutaghayyir itu berubah-ubah kefahamannya mengikut peredaran zaman. Semakin rapat kita dengan zamannya, semakin kita faham. Tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang kita hampir kepada kefahaman tapi belum faham sangat. Kata Rasulullah SAW, thumma tuqbalur rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudiannya di akhir zaman nanti akan bergerak panji-panji hitam daripada sebelah timur. Sebenarnya kita hampir faham panji-panji itu, tapi belum tepat kepada kefahaman yang sebenar, kerana kita masih belum sampai ke zamannya. Panji-panji hitam itu, kalaulah orang dahulu menganggap dianya mendera. Mendera. Tapi ternyata mendera dalam bahasa Arab bukannya rayah, tetapi alam. Alamun mendera dalam bahasa Arab. Adapun rayah ini suatu perkara yang ditegakkan dengan pendirian. Seperti mana slogan, seperti mana solidariti dan sebagainya. Yang kita lakukan solidariti ni rayah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini tengok isu berkenaan dengan pembantaian manusia dekat Palestin, siapa yang paling banyak bersolidariti? Orang barat ke timur? Orang timur. Kata Rasulullah SAW, bergerak panji-panji hitam. Yang disebutkan panji-panji itu, setelah pun kita ini hampir faham, dia adalah suatu bentuk pendirian slogan, suatu bentuk pendirian dalam bentuk prinsip. Kalau dia adalah satu bendera, siapa-siapa pun boleh lakarkan bendera walaupun daripada arah barat. Sampai ke orang barat sekalipun dia boleh lakarkan bendera. Itu adalah perkara yang ia dikatakan tidak susah bagi manusia. Tapi yang sesungguhnya, tidak ada siapa boleh melakarkan slogan dalam jiwanya kalau dirinya berpaksikan, berwadahkan perjuangan yang batil. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita masih lagi belum faham apa yang dimaksudkan dengan as-sud. Sud itu yang dimaksudkan panji-panji hitam, ataupun dia tidak bermaksud hitam tapi bermaksud selainnya. Yang paling faham adalah orang yang telah pun ada di zamannya nanti. Bila bergerak panji-panji hitam daripada arah timur pergi ke Baitul Maqdis. Cuba dengar, timur ke Baitul Maqdis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahzimuhum hatta tuqama bi Baitul Maqdis. Mereka takkan sesekali dapat diberhentikan sehinggalah mereka itu tertegak, bermukim, tuqama, bermukim dekat Baitul Maqdis. Untuk apa Baitul Maqdis? Bukankah di sana Masjidil Aqsa? Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebutkan itu boleh jadi bukan dikatakan panji-panji hitam daripada sudut bahasanya,
Dia bermakna hitam, tapi daripada sudut pengertiannya kita masih lagi belum dapat merungkaikan apa maksud rayah as-sud. Sud itu apa maksudnya? Kerana di antara makna-makna bahasa Arab, sud itu adalah benteng. Sud maksudnya adalah benteng. Hadirin yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang kita sampai sekarang pun belum faham. Sampai sekarang pun maknanya kita tak tahu lagi. Datangkanlah dengan mana-mana ulama, tetap juga makna yang diberikan tidak akan tepat. Tak boleh kita katakan ini adalah yang paling tepat. Tidak. Kerana apa? Belum lagi waktunya dan kita tak tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqum as-sa'ah. La taqum as-sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan berdirinya, berlakunya hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi Yahudi. Yang kita nampak sekarang ni hanyalah Yahudi memerangi Islam, belum lagi Islam memerangi Yahudi. Yakni bila sampai suatu zaman orang Islam pergi memerangi Yahudi, pergi menyerang, pergi attack Yahudi. Tidak akan berdiri hari kiamat sehinggalah orang-orang Islam memerangi Yahudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yaqulu kullu ahjarin wa kullu ashjar, dan sehinggalah setiap pokok-pokok dan juga batu-batuan berkata, ya muslim, ya muslim, hadha yahudi khalfi faqtulhu. Wahai orang Islam, wahai orang Islam, di belakang aku ada orang Yahudi, datang bunuh dia. Sekarang ini kita belum faham apa maksud pokok tu bercakap. Adakah pokok tu keluar mulut dia bercakap dengan suara ke? Ataupun dia bercakap dengan isyarat ke? Ataupun dia bercakap dengan selain daripada itu ke? Kita tak tahu. Subhanallah, kita belum tahu. Apa maksud yang paling tepat hanya difahami paling tepat dengan ahli zaman tersebut. Mereka paling faham dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum sampai ke zamannya. Buatlah apa spekulasi dan juga apa konklusi berkenaan hadis tersebut, dia tidak akan tepat. Mungkin hampir tepat itu ada. Hampir tepat itu ada. Tapi tepat sungguh-sungguh mustahil. Jadi semua daripada hadis berkenaan ilmu tentang akhir zaman yang kita dengar selama ini, dia hanyalah berkisarkan berkenaan dengan penerangan daripada bacaan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu tafsiran dan juga suatu pendapat yang hampir tepat ataupun kurang tepat. Sekiranya hadis itu peristiwanya masih lagi belum berlaku, dan juga kronologi yang disusun mengikut logik dan juga disusun mengikut apa yang kena pada susunan hadis. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi guru kami menghimpunkan suatu kaedah ilmu, mensilibuskan ilmu tentang petanda akhir zaman ataupun petanda kiamat. Ilmu tentang petanda hari kiamat belum pernah disilibuskan ataupun disusunkan dalam bentuk disiplin ilmu. Belum lagi di dalam bentuk suatu susunan dan juga suatu kaedah ilmiah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa innahu la'ilma as-sa'ati fala tamtarunna biha. Sesungguhnya dia, siapakah dia itu? Nabi Allah Isa alaihi salam. Daripada ilmu tentang akhir zaman ataupun petanda hari kiamat. Fala tamtarunna biha, dan jangan kamu itu meraguinya. Apabila disebutkan berkenaan la'ilma as-sa'ah, iaitu dia adalah nescaya ilmu tentang petanda akhir zaman. Perkara yang disebutkan ilmu itu
perlu memiliki tata cara dan juga disiplin ilmu yang disilibuskan. Kalau ianya tidak disusunkan, tidak disiplinkan ilmu, maka perkara itu tidak dapat diambil sebagai kajian ilmiah. Ilmu tak semestinya ilmiah. Ada ilmu dan tapi dia tidak ilmiah. Tidak ada kajian, tidak ada rujukan dan juga tidak ada suatu testimoni ataupun suatu mujarrabat dalam bahasa Arabnya. Ada ilmu yang dia tidak ilmiah. Tuan-tuan sekarang ini subhanallah mengetahui berkenaan dengan perubatan Islam betul ataupun tidak, iaitu berbekam dan juga mengambil makanan-makanan sunnah. Perkara ini ilmu, tapi tak diterima dalam kaedah perubatan zaman sekarang sebagai kajian ilmiah. Ini yang dimaksudkan. Perkara itu tak diterima sebagai kajian ilmiah. Kerana apa? Bagi mereka, ini bagi mereka lah, bukan bagi kita. Bagi mereka tidak ada rujukan yang tepat dan juga tidak ada suatu perkara yang dikatakan kajian klinikal. Orang yang kaji kaedah bekam, last dia pun jadi pening kepala. Aneh sungguh. Torih-torih badan, keluar darah, hilang penyakit. Dan dia tak pernah jumpa mana-mana teori pun keluarkan darah tu hilang penyakit. Pasal apa? Luka pun keluar darah, tak hilang penyakit. Kita accident, luka, keluar darah, tapi penyakit tak hilang tuan-tuan. Itu yang dahsyatnya. Kenapa bekam tu boleh hilang penyakit? Ini yang tak dapat ditemukan oleh mana-mana saintis yang pelik, yang anehnya. Kerana perbuatan yang telah pun dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia memang rahsia dalam rahsia, sirrul asrar. Rahsia dalam rahsia, dahlah rahsia. Bila dikaji pula ada rahsia lagi. Ingatkan nak tersingkap dah rahsianya, tak tersingkap-singkap lagi. Memang betul-betul rahsia. Kalau kita sebutkan kepada orang apakah rahsia kecantikan, rahsia tu dah dibongkarkan. Jadi kecantikan tak ada rahsia dah. Sampai zaman sekarang, rahsia yang paling tak rahsia adalah rahsia kecantikan. Kalaulah rahsia kecantikan tu rahsia, nescaya tak ada orang cantik zaman sekarang. Nescaya tak ada orang cantik. Tapi ramai je orang boleh jadi cantik. Pasal apa? Pasal dah bukan rahsia lah. Tapi kaedah perubatan nabawi memang benar-benar rahsia dalam rahsia, yang kalau buat kajian pun tak jumpa. Apakah dia punya hipotesis, dan apakah dia punya sinopsis yang boleh dirungkaikan daripada kajian mereka. Tergantung dan terbuntu setakat itu. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ilmu ini disusunkan dalam bentuk silibus pendidikan yang boleh kita ini ambil sebagai suatu kajian ilmiah. Dan mungkin di antara kita menyangkakan bahawasanya telah pun disusunkan. Ada orang yang dah susunkan. Perlu kita ingat, ilmu tentang petanda akhir zaman itu bukan berkisarkan berkenaan kronologi tentang akhir zaman semata-mata. Dia melibatkan dua perkara yang sangat penting. Yang pertama adalah yang dikatakan kawaid, iaitu kaedah-kaedah pendidikan dan juga silibus-silibus subjek di dalamnya. Yang keduanya adalah qiraatul marhalah. Inilah yang kita ini selalu nampak di dalam bentuk kronologi bacaan tentang rentetan peristiwa akhir zaman. Dari sudut kaedahnya ini, kita belajar suatu silibus pendidikan dalam bentuk kaedah pendidikan dan juga dia punya teori bagaimana keadaannya.
Dan teorinya ini akan dipraktikalkan di dalam kronologi ilmu tentang akhir zaman. Jadi dua daripada wajah ini tidak dibincangkan menyeluruh di dalam mana-mana susunan, kerana setiap susunan yang kita lihat di zaman sekarang semuanya berkisarkan tentang cerita. Akhir zaman itu yang pertamanya ini, yang keduanya ini, yang ketiganya ini, lepas tu jadi ini, lepas tu jadi itu. Itu kronologi, sebahagian daripada ilmu tentang petanda akhir zaman. Adapun keseluruhannya adalah melibatkan tentang subjek-subjek di dalam kronologi tersebut, tentang kaedah-kaedah kehidupan yang sepatutnya kita ambil dalam kronologi tersebut. Sebagai contoh, apabila berlaku sahaja zaman Ghuthaiyah, zaman kita sekarang Ghuthaiyah, iaitu umat Islam menjadi buih, ramainya Masya Allah, tetapi langsung tidak menggentarkan musuh-musuhnya. Kalau kita ini naik kereta, kalau kita nampak dekat sini ada buih, dekat sini ada batu, kita ni laju tak sempat tekan brek, mana yang kita akan langgar? Batu ke buih? Buih lah, sebab kita tak takut dengan buih. Kita takut langgar batu. Kalau langgar batu rosak kereta, langgar buih tembus. Betul tak? Umat Muhammad macam buih itu. Bagilah besar mana pun buih, siapa yang takut? Ada budak-budak takut dengan buih ke? Kalau batu walaupun tak bergerak, makin besar makin kita takut kalau ditimpa ke atas kita. Sampaikan kata Rasulullah SAW, idza istata'tum an takuna hajaran faf'al. Kalau kamu mampu untuk jadi seperti mana seketol batu, maka lakukan. Kerana kita sekarang ini adalah kategori buih-buih. Kita ini adalah kategori kotoran-kotoran yang datang di arus yang deras. Apa sahaja yang diformatkan, apa sahaja yang disusunkan, apa sahaja yang telah pun dirancang, terpaksa kita ikut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata untuk menongkah arus, untuk berhenti daripada mengikut arus pun kita tak mampu. Kalau kita ni dekat atas satu arus yang deras, jangan kata kita ni nak jalan sebaliknya, naik lawan arus. Jangan kata begitu. Nak berhenti pun tak mampu, terpaksa ikut juga arus. Yang paling jelas sekali dalam dua perkara, umat Muhammad memang sangat lemah. Yang pertama perundangan, yang kedua adalah ekonomi. Terpaksa ikut arus. Berhenti daripada arus, maksudnya kita ini ibarat tidak memiliki daya kemajuan. Ikut arus, kita akan sama-sama terhumban. Nak lawan arus benda yang sangat mustahil, kerana tidak ada kemampuan. Maka kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bertahan pada paksi yang terakhir, iaitu syariah. Dalam bab syariah kita mampu bertahan, masih lagi dirikan solat, masih lagi tunaikan zakat, masih lagi boleh menunaikan haji ke Baitullah, masih lagi kita ini subhanallah ada daya lah kita untuk menutup aurat. Kita masih lagi lah subhanallah boleh mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, la tunqadanna ural Islam urwatal urwa, kullama nuqidatil ura tamassakan nasu billati taliha. Akan terputusnya tali kekuatan Islam, satu kekuatan demi satu kekuatan, kata Nabi Muhammad. Setiap kali mana terputus satu kekuatan, manusia akan berpegang pada kekuatan yang setelahnya pula. Yang dah terputus tu habis. Kata Rasulullah, awwaluhunna qabdul hukmi wa akhiruhunna salah. Yang awalnya akan terputus kekuatan dalam bentuk kepimpinan. Qabdul hukmi, kepimpinan. Tak ada lagi dah khilafah Islamiyah zaman sekarang.
Jangan kata khilafah Islamiah, kesan-kesan pentadbiran itu pun dah lupus, tak ada lagi. Contohnya yang kita ini paling jelas, ketamadunan Utsmaniyah yang baru sahaja roboh. Mungkin kalau kita ini nak membaca perkara itu dalam bentuk peradaban dunia, mungkin ianya baru macam semalam, tahun 1929, macam semalam saja, 100 tahun yang lalu. Tetapi robohnya empire Islamiah tersebut sampaikan kesan-kesan formula pentadbirannya pun kita tak dapat jumpa sampai sekarang. Mana formula yang mereka itu gunakan dalam pentadbiran mereka? Kita jumpa sekarang? Ada dipelajari dalam universiti? Ada dipelajari dalam institusi pendidikan? Tak ada. Yang kita belajar sekarang ini memang tak keterlaluan kita beritahu, semuanya adalah bentuk sekular. Tak ada yang Islami. Yang kita ini dengar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampaikan kucing dengan anjing pun tak mau bergaduh. Dalam pentadbirannya, kucing dengan anjing pun tak mau bergaduh. Pasal apa? Masing-masing dapat kebajikan masing-masing. Apatah lagi manusia, Allahu Akbar. Apatah lagi manusia. Cuba cari format ataupun sistem pentadbiran tersebut, kalau ada lagi lah terlepas sehingga zaman sekarang untuk kita pelajari. Semuanya tak ada lah. Subhanallah. Kita nak belajar benda tu pun dah tak ada. Tak ada seorang pun daripada orang Islam yang namanya Islam tahu. Sampai sekarang. Kerana ketika mana mereka itu merobohkan takhta khilafah Islamiah, mereka robohkan sekali sistemnya. Sampaikan kita sekarang ni sistemnya pun tak tahu dah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah di dalam universiti ada kita ini menyelidiki berkenaan dengan Sahifatul Madinah, iaitu piagam kota Madinah. Tapi sejauh mana dapat kita ini laksanakan? Sejauh mana kita ini dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan umat Muhammad? Kerana kita adalah suatu bangsa dan suatu masyarakat yang tidak membentuk sebuah sistem kerajaan. Kita tak bentuk sebuah sistem kerajaan. Kita hanya membentuk suatu sistem sokongan sahaja kepada siapa sahaja yang memimpin kita. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu inilah yang disilibuskan oleh guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur dalam bentuk kronologi dan juga dalam bentuk silibus pendidikan, subjek-subjek pendidikan di dalamnya. Jadi pada hari ini subhanallah, untuk kita ini mengambil keberkatan dari permulaan kitab ini, kita bacakan terus kepada tajuk pelajaran yang kedua. Tajuk pelajaran pertama insya-Allah kalau semua dah hari kitab kita rungkaikan, insya-Allah. Jadi kitab ni tak susah, nanti kita fotostatekan aja. Sebab apa? Kitab yang orinya, dia punya cetakannya dah habis. Maksudnya dia dah dicetak hari tu 1000 naskah, dah habis dalam pasaran. Mungkin nak tunggu cetakan baru, nak tengok feedback ke apa, wallahu a'lam. Jadi untuk dapatkan manfaat daripadanya tak terlepas, kita photostat saja. Jangan bimbang, kerana apa yang susunkan kitab ini memang nama ustaz bawah ni. Jadi bukan ciplak. Memang kita subhanallah berhak ambilkan manfaat daripada kitab ini, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pelajaran yang kedua adalah hadis Jibril alaihi salam. Disebutkan di sini an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, telah pun berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika mana kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari,
idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi wa shadidu sawadi sya'r. Datang kepada kami seorang lelaki yang sangat hitam rambutnya dan juga sangat putih pakaiannya, yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Wala yura 'alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak kelihatan padanya kesan-kesan bermusafir, dan tidak pula di antara kami, iaitu para sahabat, mengenalinya. Tak ada di antara para sahabat kenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah lelaki itu datang dekat dengan Rasulullah, duduk berhampiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Maka menemukan dua lututnya dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua batang pehanya. Wa qala, seraya berkata lelaki tersebut, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahu aku berkenaan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah ucapan syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu itu pergi haji sekiranya ada kemampuan. Qala sadaqta, berkata lelaki tersebut, benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, dan kami rasa pelik. Sayyidina Umar kata, kami rasa pelik. Lelaki itu bertanya, dia pula yang membenarkan. Seolah-olah Rasulullah bila jawab saja, dia bagi tanda right. Oh, betul engkau punya jawapan, betul, bagus. Subhanallah. Aneh Sayyidina Umar. Qala, berkata lelaki itu lagi, akhbirni 'anil iman, beritahu aku berkenaan dengan iman. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi Muhammad, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga para malaikatnya, juga kitab-kitabnya, juga rasul-rasulnya, serta hari akhirat. Dan kamu itu beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya daripada Allah. Subhanallah. Lalu lelaki pun berkata lagi, sadaqta, betul wahai Muhammad. Bertanya lagi, qala, lelaki itu pun berkata lagi, bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku berkenaan dengan ihsan wahai Nabi Muhammad. Qala, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dan kalau kamu tak mampu merasakan sebegitu, maka ketahuilah Allah taala Maha melihat kamu. Itu berkenaan perasaan, merasakan seolah-olah. Tak ada kandungan, ini bukan akidah, ini tasawuf, perasaan. Qala, berkata lelaki tadi lagi, akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku berkenaan dengan petanda hari kiamat. Akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang petanda hari kiamat. Qala, sabda Rasulullah jawab kepada lelaki tersebut, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kamu itu mas'ul, benda yang kamu soalkan itu tidaklah diketahui daripada orang yang menyoalkannya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jawab Rasulullah ini maksudnya aku tak tahu, tapi uslub ataupun metod jawapan Nabi Muhammad itu adalah mal mas'ul, tidaklah perkara yang disoalkan itu bi'a'lama, lebih diketahui. Maksudnya Rasulullah tahu tapi tak semua. Rasulullah tahu tapi tak semua. Bi'a'lama, lebih diketahui. Minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Bila kita katakan bi'a'lama, lebih mengetahui, maksudnya Rasulullah tahu ke tak? Tahu, tapi tidaklah kesemuanya. Subhanallah. Qala, lalu bertanya lagi lelaki tersebut, akhbirni an amaratiha, beritahu aku berkenaan dengan apakah amaran-amarannya. Amaratiha, amaran. Amaran tu bahasa Arab, kita Melayu kan. Amaran itu sebenarnya bahasa Arab, iaitu amarah. Amarah tu maksudnya suatu peringatan. Tapi kita Melayukan amaran. Kan. Bahasa Inggerisnya warning. Maka kata lelaki tersebut, beritahu aku berkenaan dengan warningnya. Beritahu aku berkenaan dengan amarannya, berkenaan dengan petanda akhir zaman tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala antalidal amatu rabbataha. Tadi laki itu mengatakan bahawasanya, wahai Muhammad, beritahu ke aku tentang petanda hari kiamat, bila berlaku kiamat. Kata Rasulullah SAW, tidaklah pertanyaan tersebut aku lebih mengetahui, maksudnya tahu, tapi tak lebih mengetahui daripada soalan itu. Maka kalaulah kamu itu tidak lebih ketahui, beritahu aku apakah amarannya. Maksudnya yang kamu tahu tu beritahu pada aku apakah dia, bahagian yang kamu sepatutnya tahu. Maka Rasulullah pun mengatakan bahawasanya antalidal amatu rabbataha, melahirkan wanita hamba sahaya tuannya. Dia lahirkan tuan dia. Dia lahir bos, lahir majikan dia. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah, dan kamu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba membina satu pembangunan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatatawaluna, berlumba-lumba membina sebuah pembangunan. Thumman talaqa, maka lelaki itu pun pergi terus. Falabithtu maliya, maka Sayyidina Umar mengatakan, aku tinggal diam beberapa ketika. Maliya itu mengikut para sahabat mungkin 3 hari, mengikut para ulama mungkin 3 hari, ataupun beberapa detik setelah itu. Thumma qala, maka berkata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, adakah kamu tahu siapa yang soal tadi? Qultu, aku berkata, Sayyidina Umar mengatakan, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka jawab Nabi Muhammad, fa innahu Jibrilu, maka dia adalah Jibril. Lelaki yang tak dikenali tadi tiba-tiba datang tu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, datang kepada kamu, mengajarkan kamu tentang agama kamu. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dikenal pasti agama itu adalah pada 4 persoalan, bukan 3 tapi 4 persoalan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat alamatus sa'ah, petanda hari kiamat. Kalau kita tengok di dalam ini, Rasulullah mengatakan, datang Jibril kepada kamu, yakni kepada kita semua, mengajarkan kita semua berkenaan dengan agama. Rasulullah tidak pun mengatakan bahawasanya petanda hari kiamat itu bukan agama.
Dan disebutkan di sini suatu kaedah untuk kita ini tetap mengatakan bahawasanya ilmu petanda hari kiamat, dia adalah perbincangannya dalam bab agama. Oleh kerana orang di zaman sekarang merasakan ilmu tentang hari kiamat itu, dia adalah suatu pengetahuan umum ataupun perbincangan berkenaan isu-isu semasa, ataupun perbincangan berkenaan dengan hal ehwal global, menyebabkan umat Islam menjadikan bahan rujukannya adalah bahan rujukan yang tidak syar'i. Kerana apa? Tak merasakan itu pendidikan agama. Sebab itulah bila menyebutkan tentang petanda hari kiamat, kita boleh saja dengar mana-mana para da'i, para asatidah mengambil dalil daripada pendapat-pendapat sarjana-sarjana barat, mengambil dalil, mengambil rujukan daripada roket NASA. Roket NASA tu siapa dia? Kita ni dahlah kata tak suka dekat Israel, tak suka kat Israel pasal apa? Dapat bantuan Amerika. Tiba-tiba bab petanda hari kiamat kita ambil rujukan roket NASA Amerika. Kan aneh namanya tu. Lainlah kalau roket NASA tu Malaysia. Tu alhamdulillah tahan lagi lah. Kalau lah Malaysia subhanallah masih Islam. Jadi bahan rujukan tidak syar'i. Sampaikan ada yang mengambil bahan rujukannya daripada intelijen barat lah. Ambil daripada mana? Ambil daripada sekumpulan, daripada konfrontasi, perbincangan daripada pemimpin-pemimpin besar dunia lah. Konfrontasi ni siapa dia yang hadiri? Mandi wajib ke mereka? Pandai ke mereka bab-bab syar'i? Tiba-tiba nak memperbincangkan siapa dia kuasa besar dunia di dalam dunia ini. Astaghfirullahalazim. Kalau dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala, yang perlu memperbincangkan tentang perkara yang milik Allah Subhanahu wa taala, juga orang yang perlu patuh dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang itu adalah kafir, sampaikan dia itu bersuci pun tak reti, tak pernah dirikan solat, maka tak layak nak mencanang dan juga mencadangkan siapakah dia pemimpin dunia di akhir zaman. Tak layak. Dan tak perlu pun kita dengar, tak perlu pun kata-kata mereka diautoritikan di dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ini mengembalikan kita kepada rujukan yang sebenar, kepada ilmu tentang akhir zaman, bahawa dia adalah ilmu agama, dan rujukannya, tempat kita mengambil nas dan juga dalilnya adalah daripada syarak. Adapun daripada apa yang kita lihat daripada intelijen dunia ke, sarjana-sarjana barat ke, kajian-kajian saintis ke, itu adalah benda yang menjadi bahan perbincangan, dia bukannya rujukan. Dia adalah benda yang kita selidiki. Kita nak selidiki air ni, mereka adalah bahan dalam ni. Mereka bukannya rujukan, kita pergi rujuk kat dia. Tidak. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita diangkatkan darajat, dilepaskan daripada segala pancaroma, mara bahaya, bala bencana, wabak, penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada fitnah di akhir zaman. Lebih-lebih lagi fitnah perpecah belahan, adu domba dan persengketaan di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kami, hati-hati kami dengan kalimah tauhid-Mu, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami hati yang berkasih sayang kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah Palestin daripada cengkaman Zionis dan juga musuh-musuh-Mu, ya Allah. Satukan hati-hati rakyat mereka dan juga jadikan mereka itu muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saf-saf mereka itu teguh, dan teguhkan pendirian mereka, dan jadikan telapak kaki mereka adalah telapak kaki yang diteguhkan, berjalan di atas landasan syariat-Mu dan juga bersatu kerana-Mu, ya Allah, untuk mengalahkan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau porak-perandakanlah saf-saf orang-orang Zionis dan juga Yahudi ya Allah. Jadikanlah telapak kaki mereka, pendirian mereka goyah ya Allah. Dan jadikanlah mereka, kalimah mereka tidak tersatu dan juga tidak bersatu di antara mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau salah kata tutur bicara terkasar bahasa, ada tersinggung mana pihak berada di dalam surau An-Nur ini. Akhir kalam aqulu qawli hadha li wa lakum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.